Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Janice dan rakan-rakan yang lain. Nama saya Dario Anna Hendry. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan seorang ahli parlimen iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Berikut merupakan gambaran Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Beliau merupakan ahli parlimen yang pernah mewakili daerah Bintulu dan kininya beliau adalah Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Beliau berasal daripada Sarawak dan pernah memegang jawatan sebagai Bendahari Agong bagi Parti Kebangsaan Sarawak di bawah kepimpinan Datuk Amar James Wong Kiming. Antara isu berkenaan dengan beliau adalah peluasan kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Bintulu mencapai keluasan 701 km persegi dan 307 keluasan persegi bagi kawasan Kemenak. Keluasan kawasan DUN di Bintulu amatlah luas jika dibandingkan dengan daerah lain seperti di Padungan Kuching. Oleh itu, tambahan kerusi amatlah diperlukan bagi membantu peluasan kawasan DUN yang boleh membantu keseluruhan tempat dari aspek kebajikan masyarakat. Selain itu, pertikaian dari Datuk Mas Emiati Samsudin berkenaan dengan isu mabuk di mana menerusi satu bida tular yang memaparkan Datuk Seri Tiong King Sing minum alkohol sehingga mabuk dan menari bersama dengan rakyat. Hal ini dianggap memalukan. Tagline iaitu Malaysia Turut Asia dikaitkan bahawa Malaysia memegang sifat kesopanan dan ketatasusiliaan dalam pergaulan dan tindakan komuniti Malaysia. Hal ini dianggap bertentangan dengan perbuatan Menteri Pelancongan tersebut. Isu rasuah di KLIA pula melibatkan tiga pihak iaitu pihak imigresen, Datuk Seri Tiong King Sing dan pelancong asing. Namun isu ini belum mendapat bukti dan penyelesaian yang kukuh dari ketiga pihak. Isu selanjutnya adalah pertikaian dengan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi berkenaan Pulau Langkawi kurang mendapat sambutan dan penampilan Menteri Pelancongan dipelekehkan. Hal ini menimbulkan perselisihan faham antara kedua-dua pihak. Isu akhir adalah isu warisan makanan Malaysia. Ramai parlimen tidak bersetuju bahawa bakute dijadikan sebagai makanan warisan negara Malaysia. Cadangan dan penyelesaian ke atas isu di lapangan terbang. Tambahan pemeriksaan keselamatan di pintu masuk dengan membuat sistem atau aplikasi keselamatan yang baru mengukuhkan lagi ciri keselamatan di lapangan terbang. Selain itu, memberikan kursus latihan komunikasi bahasa untuk mempertingkatkan pengetahuan komunikasi dan pelbagai bahasa yang berbeza dengan pelancong dan pihak lain. Seterusnya, pantauan berkala oleh pihak SPM juga penting di lapangan terbang untuk mengatasi isu rasuah. Cadangan kedua adalah program persilangan budaya bagi isu parlimen mabuk dan isu makanan warisan. Parlimen boleh berunding untuk mengadakan program lawatan ke Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Mencontohi YDPA yang Pertuan Agong yang pernah melawat Sabah dan Sarawak di Kepulauan Borneo bagi melihat cara hidup masyarakat yang berbilang etnik. Untuk isu makanan pula, bakute boleh dijadikan sebagai makanan warisan dengan memvariasikan makanan tersebut dengan pelbagai jenis daging dan rempah ratus dan tidak hanya terhad kepada daging kinjil. Seterusnya adalah rundingan dan perbincangan bersama di meja bulat. Kunjungan hormat boleh dilakukan bagi memperbincangkan isu-isu yang belum diselesaikan dan perbicaraan ketidakpuasan hati, penyelesaian yang logik serta sebarang isu-isu yang berbangkit. Konklusinya, pengkaji berjaya melaksanakan kajian ini dengan mengenal pasti isu dan memberikan cadangan penyelesaian yang sesuai berkenaan dengan isu yang dialami oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Harapan pengkaji adalah sekiranya cadangan yang dibincangkan dalam kajian ini oleh pengkaji dapat menjadi inspirasi atau ilham kepada pembangunan negara dan berjaya dilaksanakan. Pengkaji amat bangga dengan pencapaian negara kerana mempertimbangkan hak rakyat dan negara dari aspek kerukunan, keharmonian dan keselamatan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.